teknik ni saya sendiri buat dan dah proven. Lepas tu saya dah start ajar dekat usahawan-usahawan Dina, mereka sendiri buat, mereka sendiri pun ada result. Dropship orang pun dah berjaya buat sale. So apa yang teknik ni senang je, maksudnya dalam seminggu kita kena letak, minggu pertama tu kena ada target. Contoh Puan Ija bagi tahu, contohnya nak capai seminggu tu 100 orang. 1 orang ni target lah, maksudnya tak kisahlah dropship tu capai ke tak capai 1 orang, tak ada masalah. Yang penting kena ada matlamat. Contoh matlamat Puan Ija pada minggu pertama, iaitu start daripada esok, contohnya nak dapat 100 orang dropship. So kita pecahkan ikut harian. Contohnya hari Isnin Puan Ija buat iklan, contoh nak dapat 20 orang dropship. Tapi it's okay, kalau dapat 10 orang pun tak ada masalah. Ini adalah contoh saja. Selasa, kita cari lagi 20 orang. Rabu, 20 orang lagi. Khamis, 20 orang lagi. Jumaat, 20 orang lagi. Lepas tu, hari Sabtu ataupun hari Ahad, Puan Ija kena pilih satu hari yang Puan Ija free untuk buat penerangan dekat dalam grup. Penerangan dekat dalam grup. So maksudnya, dia tersusun dekat sini. Maksudnya, tak perlulah kita nak buat penerangan tu setiap hari. Puan Ija perlu buat penerangan di antara hari Sabtu ataupun hari Ahad sahaja. Faham tak dekat sini? So kalau apa dah macam diorang letak nombor tu perlu kita daftar diorang dah ship ke? Okey, bila dah dapat tu, apa yang kita boleh buat adalah bila kita dah dapat dropship tu, orang tinggalkan nombor phone, orang ada yang WhatsApp kita dan sebagainya. Apa yang kita kena buat adalah kita kena save contact. Terus dapat 20 nombor tu, terus save contact. Tak perlu nak tunggu sampai hari Jumaat baru nak save contact. Maksudnya kita save adalah untuk terus dapat tu terus save. Macam mana? Buat group ke apa? Save dulu. Save dekat phone kita lah. Save kat phone kita. Contohnya mungkin kita boleh save DS. Contohlah hari ni 31 hari bulan 12. Dropship yang pertama. Lepas tu dapat lagi nombor phone yang kedua. So kita buat kat sini DS 31 bulan 12 orang yang kedua. Dapat lagi nombor phone lagi. Kita buat kat sini DS 31 hari bulan 12 orang yang ketiga. Faham tak? Sebab nanti pada hari Sabtu Ahad nanti baru kita akan add dekat dalam grup. Buat masa ni jangan add lagi. Okay, bila dah save contact, apa yang kita kena buat? Kita kena WhatsApp dia personal. Puan Ija kena bagi skrip dan juga gambar. Skrip ni nanti saya akan bagi kepada Puan Ija. Dekat personal Puan Ija nanti, bila habis Zoom ni nanti, saya akan bagi gambar. Dan juga saya akan bagi contohlah skrip-skrip yang biasanya kita guna. Contohnya skrip dia macam ni. Hai, saya Ija. Contoh saya Puan Ija merupakan golden partner Dina. Thanks sebab minat. Join dropship tanpa modal Dina. So sesi penerangan akan berlangsung pada Sabtu jam 9 malam. Sila save kontak saya. So kita suruh dia save kontak kita. Lepas dah bagi skrip ni, lepas tu Puan Ija kena bagi gambar iklan. Gambar iklan tu maksudnya adalah dari segi gambar iklan yang kita post dekat dalam Facebook group tu. Gambar mana? Kalau contoh gambar yang staff tengah packing barang tu, jadi kita send gambar staff yang packing barang tu. Untuk dia remind balik. Kadang-kadang dropship ni dia lupa. Dia tinggalkan nombor phone tu. Lepas kita dah bagi skrip tu, dia pun dah save kontak kita.
Lepas tu kita terus add dia masuk ke dalam broadcast kita. Pernah guna broadcast tak? So kita akan add dia kat dalam broadcast. Broadcast list dekat WhatsApp. So 20 orang ni diorang akan duduk kat dalam broadcast. So kita namakan dia DS Ija 1. So dah dapat 20 orang. 20 orang ni lah kita akan add dia kat dalam broadcast ni. Yang best broadcast ni, kalau Puan Ija ada 20 orang, tak payahlah kita nak kena send nanti satu, betul tak? So kita ada broadcast ni, nanti apa-apa information kita nak bagi, just send je kat dalam broadcast ni. So ini hari Isnin, kita dah selesai. Kena hari-hari ya? Lepas tu hari Selasa, kita buat lagi. Misi kita 20 nombor phone. Kita buat lagi step yang sama. Kena save. Lepas tu kena bagi skrip. Lepas tu add dia orang masuk broadcast yang sama. DS Ija 1 ni. Hari Rabu pun sama. Step yang sama. Kena save. Kena bagi skrip dan add lagi kat dalam ni. So dah 30 nombor phone dah. Betul tak? Hari Khamis pun buat step yang sama. Dah 40 nombor phone. Hari Jumaat pun sama. So total semua dah ada 100 nombor phone yang duduk kat dalam broadcast ni. Betul tak? Lepas tu apa nak kena buat bila dah add dalam broadcast tu? Okey, sampai masa pada hari Sabtu Ahad tu, barulah kita akan bagi satu ayat pada hari Sabtu tu, kita akan bagi tahu pada pukul lebih kurang lah. Ini saya tulis ni berdasarkan saya sendiri buat. Kalau Puan Ija free, waktu Puan Ija free tak ada masalah, boleh adjust. Ini apa yang saya buat. Okey, pada pukul 9 ni, 9 pagi, Puan Ija pilih lah. Puan Ija free hari apa, Sabtu ke Ahad ke? Kan? Nanti Puan Ija, boleh pilih waktu bila Puan Ija free. So, katakanlah pukul 9 pagi tu, Puan Ija boleh broadcast. Broadcast script. Contohnya, hi. Hi, kami akan add ke grup untuk buat penerangan. Jika, bukan jika. Kami akan add ke grup untuk buat penerangan. Tahniah kerana berminat. Join dropship tanpa modal dinar. Contoh skrip macam tu je. Maksudnya kita akan bagi tahu kat dia kita akan add jam 2 petang. Jam 2 petang kami akan add ke grup. Contohnya kita bagi tahu lah kita akan add ke dalam grup. Nama grup tu contoh DS Ija 1. So barulah dropship ni tak terkejut. Kalau kita terus add dia, kita terus dapat nombor phone dari iklan Facebook, kita terus add, dia akan left terus. Sebab dia tak kenal kita. Macam musuh lah. Puan Ija pernah tak dapat tiba-tiba je ada orang add kat dalam grup mana-mana atau grup iklan kan. Tiba-tiba kan. Kita pun left, betul tak? So kita kena ada adab tu. Kena ada adab suruh, macam contoh lah kita nak masuk rumah orang. Kita kena bagi salam dulu. Faham tak? Ni tiba-tiba kita terus add orang macam contoh lah. Kita tiba-tiba je masuk rumah orang tanpa bagi salam. Orang pun halau kita lah, betul tak? So maksudnya kita kena ada adab tu. Nak kena jaga kita punya adab kita. So maksudnya pukul 9 tu kita akan bagi skrip tu. Skrip tu kita send dekat broadcast. So 100 orang ni dia akan dapat. Lepas tu dalam pukul 2 petang. 2 petang ni lah baru kita akan add dia kat dalam grup. 2 petang baru kita akan add dia kat dalam grup. So bila dah add kat dalam grup, kita akan ada buat aktiviti kat sini. So diorang akan buat sesi perkenalan. Diorang akan buat sesi perkenalan. Hai, Assalamualaikum. Jom kita berkenalan. So diorang nama diorang dan diorang ni asal dari mana. So simple macam tu je. Lepas tu lebih kurang dalam pukul 8 malam macam tu, barulah kita akan belas ayat ready. Assalamualaikum. Sesi akan bermula jam 9 malam ni. Jom komen ready. So semua pakai komen ready. Pukul 9 malam barulah kita akan buat
penerangan. Biasanya kita buat penerangan ni, skrip semua HQ dah sediakan dah. Puan Ija tinggal nak buat penerangan je kat dalam grup. Kat dalam grup di S Ija 1 ni. So semua orang dah duduk, 100 orang ni dah duduk kat dalam grup ni dah. Mana yang left abaikanlah, kita fokus mana yang ada je. Okay, so lebih kurang dalam 9.45 macam tu dah selesai penerangan. Bila dah selesai penerangan, kita kena blast broadcast. Dia cakap, salam, saya dah selesai penerangan. Jika ada soalan, boleh tanya. Jika tiada soalan, komen jelas dekat grup. Faham tak? So maksudnya kita educate dia. Maksudnya kalau dia, dan kalau dia ada Q&A, broadcast ni lebih kepada Q&A. Kalau dia tak faham, kita support dia. Sebab kadang-kadang dropship ni dia malu nak tanya kat dalam grup. Kadang-kadang dia akan ada banyak soalan dekat personal. So kita support dia. Lepas tu, esok tu apa kita kena buat? Puan Ija kena bagi tahu macam ni. Lebih kurang esok tu, esok mungkin lebih kurang dalam pukul 7 ke 8 ke, contohlah saya ambil ni pukul 8 pagi. Puan Ija kena bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Ada soalan? Tanya lagi. Ada soalan? Jika tiada, jom cari, jom bantu pelanggan. Okey, jangan cakap cari. Jom bantu pelanggan. Jom bantu pelanggan. Dapatkan Dina. Dapatkan jus Dina. Nanti awak dapat komisen RM15. Ini skrip dia. Esok pagi tu kita send pukul 8 ni kita cakap kat dalam broadcast. Faham tak? Kalau buat dekat Telegram, boleh tak? Saya dah buat testing dah kat Telegram. Tak ramai yang aktif. HQ sampai sekarang pun HQ masih buat juga kat Telegram. Kita buat testing tau. WhatsApp dengan Telegram, WhatsApp lagi laju. Orang lagi engage, orang lagi kuat. Kalau kat Telegram, adalah aktif tapi tak semua aktif. Kita jenuh lah bagi salam, yang respon 2 orang je. Padahal dalam grup tu ramai. Saya selalu, tim saya dekat Telegram. Sebab kalau dekat WhatsApp, engagement tu. Yang sedia ada sekarang ni, boleh je. Yang sedia ada sekarang kat Telegram. Maksudnya kalau nanti tim yang baru ni, kita add dekat WhatsApp. Biasanya, diorang lebih aktif dekat WhatsApp. Diorang akan lebih aktif kat dalam WhatsApp. Okay? So, ini konsep dia. Ini konsep dia. So, maksudnya, dan saya dah buat testing dah. Saya dah buat testing. Dan saya dah tanya banyak founder-founder yang lain pun, diorang cakap benda yang sama. 100 orang dropship ni, bukan semua aktif. Kita explain, penat lah explain. Last kali, bila saya tanya, saya sendiri pun dah buat testing dah. Yang boleh buat sale bukan semua orang. Dan bukan semua orang boleh berniaga. Dan bukan semua orang berminat. Bukan semua orang lahir-lahir je terus pandai buat bisnes, bukan. So, dan bila kita buat testing, lebih kurang 3 orang je yang boleh buat sale. 3 orang ni lah yang akan jadi fighter kepada Puan Ija. So kita akan add dia kat dalam grup yang asing, yang boleh buat sale je. Dia tak sama tau, grup penerangan dan juga grup yang sale. Dia kena ada 2 grup. Satu grup yang kita explain kat dia apa semua ni, satu lagi grup yang ada sale. Contoh kita namakan dia Ija Fighter Circle contoh. So kat dalam ni adalah orang yang quality saja, yang ada komitmen saja. So kita kat dalam ni juga kita boleh tiru konsep macam DFC yang kita buat. Contohnya kat dalam ni, orang kena
Setiap kali dapat sale, diorang kena hantar win diorang, result, gambar-gambar receipt. Lepas tu diorang kena hantar report. Lepas tu kalau Puan Ija juga boleh coaching diorang kat dalam ni. Mungkin setiap malam ke boleh buat coaching sharing ilmu. From Ija. Lepas tu coaching juga, dropship pun diorang boleh coaching juga kat dalam ni. Bukan Puan Ija seorang je, maksudnya dropship lain yang boleh buat sale tu diorang kena share juga macam mana diorang boleh dapat sale. Macam di ahli-ahli DFC tu. Lepas tu boleh juga buat reward kat dalam ni. Siapa yang boleh capai 10 botol dapat apa, 20 botol dapat apa, 30 botol dapat apa. Just simple je, top up ke apa kan. Lepas tu buat ranking. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa nombor 3. Jadi dia akan fight lah. Kita cakap lah, siapa bulan ni nombor 1, kita bagi hadiah handbag percuma contoh. Diorang best lah, seronok lah dapat hadiah. Okay. So buat video ke apa? Macam mana? Coaching tu kan kita nak buat video ke? Boleh pilih ikut kesukaan Puan Ija. Nak tulis ikut ayat dekat WhatsApp pun boleh. Nak voice note pun boleh. Voice note, tekan kat voice note tu, tekan Hai Assalamualaikum. Hari ni saya nak kongsikan 3 tips macam mana nak closing pelanggan dengan mudah. Nombor 1, sila reply cepat. Nombor 2, layan tu dengan ikhlas. Nombor 3, kena offer pelanggan ni dengan free gift contoh. So semoga tips ni bermanfaat untuk anda semua. Jika jelas, cuba komen jelas dekat bahagian chat dekat bawah ni. So semua pakai komen jelas. Macam tu je, simple, 3 perkara. Ataupun nak senang, Puan Ija kan join morning booster apa semua ni. Morning booster lah, DFC apa semua ni. Dapat ilmu tu, setiap malam Puan Ija boleh share balik kat dropship. Kadang-kadang jenuh kita bagi tahu kat diorang, kena join morning booster lah, kena join itulah, kena join. Kadang diorang tak join pun. So kita ambil balik ilmu tu, malam setiap hari pukul 9 malam, bagi balik semua ilmu tu kat diorang. Tapi janganlah copy paste, kita send tu satu-satu. Supaya diorang ni baca. Apa poin pertama? Apa poin kedua? Apa poin nombor 3? So diorang dapatlah knowledge kat situ. Okay. So itu adalah dari segi grup yang kita boleh buat, Ija Fighter Circle. So grup kita ni dia ada culture yang, budaya yang bagus lah. Okay. So dah dapat 3 orang. Okay. So itu pada minggu pertama, baru minggu pertama. Kita kena buat ni setiap minggu. Kita kena buat ni setiap hari. So kita tulis kat sini. Minggu 2, kita dapat lagi 100 orang dropship yang boleh buat sale 3 orang je. So kita namakan contoh grup dropship kita yang kedua ni, kita namakan DS Ija 2. Minggu ketiga kita buat lagi. Kita cari lagi 100 nombor phone yang boleh buat sale 3 orang je. Kita namakan DS Ija 3. Minggu keempat kita buat lagi 100 orang dropship yang boleh buat sale 3 orang je. Kita namakan DS Ija 4. So maksudnya dalam masa sebulan tu Puan Ija akan dapat lebih kurang dalam 400 dropship, betul? Tapi bukan semua orang boleh buat sale. Yang boleh buat sale 3 orang je. Kali dengan 4 minggu. So Puan Ija ada 12 orang. 12 orang ni lah yang kita akan add dia masuk ke dalam Ija Fighter Circle yang kat atas yang tadi kita cakap tadi tu, yang atas ni. Ija Fighter Circle, 12 orang. So maksudnya dalam sebulan Puan Ija ada 12 orang yang fighting bersama Puan Ija. Sebab kalau Puan Ija bergantung dengan tim sedia ada je, kalau dia tak ada buat sale, kita pun jenuh lah macam merayu-rayu, kenapa you tak ada sale? Why not kita cari orang baru, betul tak? Kalau mana yang sedia ada tu tak nak buat apa nak layan dia? Tak sampai hati dia pun nak lekuk. Biarlah grup tu, biar je. Kalau diorang dah tak nak join, biar ikut suka dia. Yeah. Kita create grup baru. Fokus mana yang ada je. Kalau kita nak melayan orang yang mana yang dia kita cakap dia dah tak nak buat lah apa, ikut suka dia lah, rezeki dia, mungkin dia dah tak ada rezeki yang kita, betul tak? Sebab kita fokus yang mana yang ada je, lagi mudah. Yang ada yang ada ni kita jaga betul-betul, yang 12 orang ni. 12 orang ni lah yang akan jadi fighter dekat tim Puan Ija. Walaupun Puan Ija tak sihat ke contoh, mungkinlah
Kita tak nak lah contohnya, na'udzubillah lah, mungkin contohlah kalau contoh family kita tak sihat ke, kita kena jaga kita punya family kat hospital dan sebagainya, kita pun tak sempat nak pegang telefon. Tapi dropship ni hari-hari dia submit order kat Puan Ija. Puan Ija pun tak sempat nak buat marketing kan. Dropship ni hari-hari dia buat marketing kat Puan Ija. Seronok tak? So itu yang kita kena buat nanti kalau contohlah Puan Ija pregnant ke satu hari nanti, ataupun balik kampung ke tak ada line dan sebagainya. Tapi dropship ni setiap hari dia submit order. Power ke power sangat? Power. So itu yang bestnya kalau kita ada team ni. Tapi pada peringkat permulaan memanglah, saya sendiri buat pun minggu pertama tak ada sale pun. Dropship langsung tak ada sale. Grup dropship saya krik-krik semua. Ada yang left lah apa semua. Saya buat tak tahu je. Saya cari lagi minggu kedua. Saya cari lagi 100 orang. Misi saya 100 orang. Sehari 20 nombor phone. Cari lagi. Dapat 1 orang, saya add lagi kat dalam DSAD nombor 2. Lepas tu tak ada sale juga. Geram betul. Saya kata apa salah silap ni. Lepas tu saya buat lagi. Grup yang ketiga. Minggu ketiga saya buat lagi. DSAD 3. Bila saya buat DSAD 3 tu, barulah ada jualan. Dropship dah start buat jualan. Pada dropship. Maksudnya, kadang-kadang ada setengah grup kita ni akan ada dropship aktif, akan ada dropship yang tak aktif. It's okay. Kadang-kadang kita rasa macam, dah buat dah tak ada result pun. Geram je kan. So tak apa. Teruskan buat lagi pada minggu-minggu seterusnya. Jelas kat situ? Okay. Dan juga untuk dropship ni, kita kena ada aktiviti dengan orang. Aktiviti marketing. Kenapa dropship ni tak boleh buat jualan? Sebab kita tak buat aktiviti dengan dia. Contohnya, aktiviti ni dia ada 2 lah. Satu marketing. Satu lagi adalah aktiviti spontan. Spontan ataupun khabar dia. Nanti saya explain yang khabar ni. So kita pergi kepada marketing dulu. Kita kena bagi dropship kita ni makan hari-hari. Sebab dropship ni kalau kita tak bagi dia makan hari-hari, dia tak buat iklan lah. Maksudnya contoh macam tu, kita kena bagi dia ayat iklan setiap hari. Contohnya Puan Ija kena pilih satu waktu je. Kalau Puan Ija dah set contoh setiap hari pukul 7.30 pagi. Pukul 7.30 pagi ni setiap hari konsisten, Puan Ija kena bagi ayat iklan kat dia. So contohlah, share je HQ bagi. Nak senang ambil je pada HQ tu 7.30 tu, copy paste send kat dia. Untuk diorang buat iklan. Sebab kenapa dropship ni tak dapat jualan? Sebab dia tak buat iklan. Jadi kita kena pastikan diorang ni buat iklan. Lepas tu, siapa yang dah buat iklan, dia kena tick nama dia. Dia kena tick right macam tu. So siapa yang tak tick tu, kita akan tanya dia. Semua okey? Tanya dia semua okey, lepas tu kata kalau contoh dia kata dia tak sempat nak buat iklan, mak dia sakit ke apa ke, kita doakan semoga mak cepat sembuh. Tapi kalau contoh dia kata dia belum buat iklan, jadi kita bagi tahu dia jom buat iklan pagi tu. Tanya tu je, semua okey tu je skrip. Jangan tanya jomlah buat iklan, kata nak berjaya contoh kan. Jangan kita bagi terlalu nak paksa dia. Bila kita paksa orang susah dia nak buat sale. Kita kena soft sell je. Contohnya semua okey tu je. Lepas tu dalam lebih kurang dalam pukul tengah hari lah, dalam pukul 1 tengah hari ni, contohlah 1 tengah hari ni, Puan Ija kena reminder dia. Contohnya reminder tu, Puan Ija boleh cakap macam ni, hai, ataupun bagi salam lah, Assalamualaikum, selamat menunaikan solat Zuhur, dan selamat makan tengah hari. Masak apa tu? Tanya macam tu. Sambil-sambil tu jika free, jom buat iklan. Siapa dah buat iklan, sila tick lagi. So maksudnya kita tick. Kena tick right tu. So diorang akan buat iklan. Lepas tu dalam pukul 6 petang. Itu reminder lagi. Assalamualaikum. Sekarang ni dah masuk, kita cakap macam ni. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat beriadah bersama keluarga. Masak apa tu petang-petang ni?
So diorang akan share lah kadang-kadang mak-mak ni kadang-kadang dia suka share, dia suka masak apa semua kan. Diorang akan share lah kat dalam grup kita tu macam aktif. Yang ni masak sambal ayam, yang ni masak sambal kicap, apa ayam lah, apa semua, daging lah, apa semua kan. Diorang akan kongsikan. Jadi grup kita meriah lah. So reminder kita cakap kat dia. Sambil-sambil masak tu, jom buat iklan. Siapa dah buat iklan, sila tik nama. So last kali pukul 9 malam. Kita reminder lagi, kita cakap Assalamualaikum, selamat menunaikan solat Isyak. Sebelum tidur tu, jom buat sale. Saya doakan siapa yang buat sale ni dimurahkan rezeki selalu. So siapa yang buat sale, kita tik. Okay. Jadi dropship kita ni, pagi dia post 10 grup. Tengah hari dia post 10 grup. Petang dia post 10 grup. Malam 10 grup. Jadi sehari 40 grup yang dia akan post. Takkanlah tak dia nak dapat satu pelanggan, betul tak? Iklan yang sama kan? Pakai yang sama je. Ayat iklan tu, Puan Ija just bagi waktu pagi je. Yang pagi. Pagi je. Maksudnya waktu lain tu tak payah bagi dah. Just yang lain tu kita reminder je kat dia. Jom buat iklan macam tadi saya cakap. Dan juga aktiviti marketing ni juga Puan Ija boleh send dekat dalam grup yang Puan Ija ada tu. Contoh DS Ija 1. Kalau ada DS Ija 2, send juga kat dalam grup DS Ija 2. Lepas tu send juga kat dalam DS Ija 3. Send kat dalam grup Puan Ija tu. Grup WhatsApp ni. Ni grup WhatsApp. Ni grup WhatsApp. Okay. Lepas tu juga nak lagi power, Puan Ija boleh kan dah ada broadcast kan? Broadcast ni Puan Ija boleh juga send. Waktu pagi je kacau dia. Kita cakap bagi salam je. Assalamualaikum. Bagi Assalamualaikum. Bagi Assalamualaikum je. Itu je. Itu power. Lalu buat dekat ni, broadcast customer. Customer pun bagi salam juga kan? Kita nak bagi dropship ni ingat kita je, itu je. Sebab kalau kat dalam grup dia dah left, tapi kat broadcast dia still ada, betul tak? So kalau contoh Puan Ija dah ada 400 orang dropship yang Puan Ija dah dalam sebulan tu ada 400 orang, 100, betul tak? So kita bagi salam je. Kadang-kadang orang ni dropship ni dia nak cari duit tambahan. Kita bagi salam je, sekali dia akan respon. Tu kita layan je lah. Mungkin dalam 400 orang tu, mungkin 10 orang dia nak submit sale. Dia buat marketing dapat sale. Sehari dapat 10 pelanggan. Power tak? Best tak? Yes. So kita layan dropship ke? So apa guna kita buat broadcast tu, betul tak? Ataupun Puan Ija boleh juga kat dalam ni, Puan Ija boleh buat juga campaign. Buat campaign kat sini. Contohnya, ni power. Apa yang saya cakap ni, banyak bonus tau. Saya kat one-on-one yang lain, saya tak buat. Jadi saya nak minta izin Puan Ija juga, saya nak gunakan video ni juga nanti untuk kita video untuk penerangan dropship ni sahaja. Yang lain-lain tu semua kita tak tunjuk lah. Result Puan Ija tu kita tak tunjuk. Kita just tunjuk yang cara training dropship ni saja. Saya akan upload nanti yang link video ni saja mungkin dalam 30 minit ni kita akan berikan kepada usahawan Dina yang lain untuk diorang jadikan rujukan. Sebab one-on-one peserta lain kita tak bagi pun macam saya explain ni. Sebab saya explain ni lagi detail. Orang yang lain dia dapat sikit-sikit je. Ya ke? Sebab saya tengok progress Puan Ija pun sangat bagus, sangat positif. Setiap bulan ada peningkatan dan sebagainya. Jadi kita bagi ekstra. Okay, Alhamdulillah. So, kat broadcast ni Puan Ija boleh buat juga. Seminggu sekali. Apa yang Puan Ija boleh buat seminggu sekali adalah kita bagi tahu kat sini. Mungkinlah, ikutlah Puan Ija free hari apa. Katakanlah hari Ahad. Kita nak pastikan hari Isnin tu sale banyak kan. Hari Ahad tu kita cakap, Assalamualaikum. Jika awak submit order pada hari Isnin, kita akan berikan top up RM5. Kita buat kat sini top up RM5. So kita korbankan sikitlah untung kita. Tapi dropship tu kena submit 2 botol. Puan Ija dah untung berapa dah, betul tak?
Mungkin Puan Ija ada profit lebih kurang dalam, contohlah katakanlah Puan Ija kalau disubmit 2 botol, Puan Ija untung lebih kurang dalam RM20 lah contoh. Kita korbankan sikit dalam RM5. Still ada RM15 lagi untung Puan Ija, betul tak? Bagi komisen, macam orang dapat 5 botol ke atas, dia bagi komisen RM2 satu botol tu. Yang itu pun satu part. Yang ini maksudnya kita just buat kempen untuk sehari je. Sehari je. Kalau dia dapat submit 2 botol je, terus dia dapat RM5. Kita akan transfer dia. Petang ke malam tu transfer kat dia top up. Ni untuk hidupkan dropship yang supaya diorang hidup. Kan kita kan ada 400 orang. Dalam masa sebulan kita rekrut ni 400 orang ni, betul tak? Macam mana kita nak hidupkan dia? Kita cakap lah, Assalamualaikum. Saya berbesar hati nak buat kempen sempena awal tahun ni. Saya nak berikan RM5 top up kepada Cik. Tapi dengan syarat Cik kena submit 2 botol package yang untuk pelanggan. So jika Cik submit pada hari ni ataupun esok, saya belanja Cik top up RM5. Tapi terhad untuk 10 dropship yang terawal je. Kita cakap macam tu. Padahal kita tak adalah buat untuk 10 dropship yang terawal pun. Kita just bagi tahu kat dia je untuk 10 dropship yang terawal. Dia pakat cakap, ush, nak lah. Dia terus buat iklan. Kita ni, kita panggil konsep nak pecah telur dia. Supaya dropship ni, dia nak ada keinginan nak buat sale. Sebab kadang-kadang dropship ni jenuh berbuih, kita bagi tahu kat dia kena buat iklan, kena buat marketing untuk dapat jualan, betul tak? Tapi tak bergerak-gerak. So ini konsep ni Cik Ija, Puan Ija boleh guna. Faham tak so far? Untuk lebih jelas, saya akan play satu video. Video ni adalah video penerangan. Untuk penerangan dropship ni daripada A sampai Z. Bila kita dah add ke dalam grup tu, apa nak kena buat. So saya akan play tunjuk kepada Puan Ija. Boleh? Okey, jom. Assalamualaikum. Okey, so kat sini Puan Ija boleh tengok. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, ini maksudnya saya namakan dia. DS Dina Global 21. So maksudnya ini adalah batch yang ke-21, minggu ke-21. Puan Ija kalau dapat yang dropship yang pertama, minggu pertama tu kita namakanlah DS Ija Dina 1. Minggu depan DS Ija Dina 2. Lepas tu kita tukarlah kat sini. Logo-logo ni ke kita edit lah. Tulis 21 ke. Tulis kalau dropship keempat, tulislah dropship keempat kat sini. Semua orang ni, bukan kita terus add orang tau. Kita dah broadcast orang awal-awal. Bolehlah kita akan add orang kat dalam grup. Macam kita minta adab dengan dia lah. Minta izin lah. Minta izin, betul. Tak kisahlah dia respon ke tak respon ke, yang penting kita minta izin dulu. Lepas tu barulah kita add, okey? Saya nak tunjuk cara macam mana supaya kita nak buat sesi penerangan dekat dalam grup dropship. So anda kena create grup WhatsApp anda. Lepas tu anda kena add orang ni kat dalam grup kita ni. Lepas tu kalau boleh, gambar yang pertama ni kalau boleh anda kena send gambar iklan mana yang anda post kat dalam Facebook group tu. Maksudnya dari mana orang nampak iklan anda supaya dropship ni diorang nampak iklan yang anda buat tu. Okay? So anda ada screenshot gambar tu. Lepas tu anda mulakan sesi penerangan ni, penerangan ringkas lah. Nama anda, katakanlah nama anda adalah Hazim, letaklah nama Hazim. Kalau anda adalah sebagai admin group, anda tulislah customer service anda tukar kepada, kalau anda stokis, tukar kepada stokis Dina Global Senam Rehat. So kita cakap dekat sini, saya minta izin untuk add ke dalam group ni. Okay? So ini adalah saya hantar ni dalam pukul 5 petang. Lepas tu saya hantar jam 9 malam ni kita akan ada sesi penerangan. Okay? Task yang pertama kita minta dia send gambar dia dan kenalkan diri dia dan juga lokasi dia. Contoh gambar macam ni. Nama, lokasi dia. So dalam pukul 5 petang. So akan adalah yang akan send gambar ni. Gambar-gambar yang ni. Dan siapa yang left abaikan. Okay? Dan kalau boleh siapa yang kenalkan diri ni, kalau boleh anda kena save contact dorang. Kan? Okay? So kita, mana yang left abaikan. Okay, so kita cakap lah dalam pukul 6 petang tu, saya cakap jam 9 malam ni kita akan buat penerangan. Okay, task yang pertama sila kenalkan diri dulu. Okay, so ramailah yang kenalkan diri.
Okay, kenalkan diri. Okay, next. So mana yang sampai kenalkan diri ni, kita komen hi dekat dia. Nak create engagement kat dalam group ni. Okay. So yang left abaikan. Lepas tu dalam pukul 8 malam macam tu, kita cakap jam 9 malam ni akan ada sesi penerangan. So siapa yang dah ready, kena komen ready. So ramailah yang komen ready ni. Sebab kenapa? Sebab nak bina engagement kat dalam group ni. Okay. Lepas tu dah pukul 9 malam, kita cakap Assalamualaikum dan salam sejahtera. So anda cakaplah kalau ni batch yang keberapa. Katakanlah inilah batch yang 21. Anda cakaplah ini adalah batch yang ke-21. Okay, semua cakap Waalaikumsalam. So mulakan step yang pertama. Okay, step yang pertama, kelebihan bila join Dina ni. Okay, so anda galakkan orang untuk komen best ni. Okay, so katakanlah bila anda dah post best ni, tak ada orang komen. So anda gunakan satu lagi telefon anda, jadikan dia ahli kat dalam grup ni. Lepas tu, contoh ni telefon Oppo AD personal ni. Ni nombor telefon saya satu lagi. Saya yang jadi orang yang pertama yang komen best dulu. Tengok bila saya komen best tu, ramai dah. Orang kedua, orang ketiga pun dah start komen best. So dah step tu, kita dalam 15 minit lepas tu, kita mulakan step yang nombor 2. Founder, visi misi. Kalau anda adalah sebagai leader, stokis, agent, anda boleh letakkan juga sebelah gambar founder tu, anda letaklah siapa anda. Kalau anda ada result yang anda dah pernah lahirkan di bawah tim anda, ataupun anda boleh letak gambar anda sebagai leader ke, gambar anda sebagai stokis, agent pun, anda boleh letakkan berapa dah jualan yang anda dah buat bersama Dina untuk inspirasi. Okay, contoh macam ni saya letak. Ada visi misi, pemasaran Dina, gambar surat khabar, kelebihan Dina, ramuan, testimoni dan juga cara minum. Okey, ni sikit lah. Lepas tu kita minta diorang ni save dalam kontak diorang. Save dalam gallery phone dia. Lepas tu kena, siapa yang dah siap, dia kena comment next. So diorang pun comment next. Lepas tu kita pergi pada step 3. Step 3 adalah harga jualan dan harga dropship. Lagi satu Puan Nija, skrip ni semua jangan kita send semua serentak banyak-banyak. Puan Nija kena anggap macam Puan Nija tengah baca, kena bagi habis baca dulu. Baru send ayat extranya lebih kurang dalam 30 saat macam tu. Tunggu diorang respon dulu. Next dulu. Kalau tak ada orang komen, Puan Nija kena carilah satu telefon yang lain, suami ke, telefon siapa-siapa lah. Kan? Minta telefon satu lagi tu, dia komen next juga. Faham tak? Sebab manusia ni dia jenis suka macam tu. Dia kena ada orang komen dulu, barulah nak ikut komen tu. Dia macam tu. So kena ada telefon satu lagi, dia komen. Tengok kat situ, saya tengok tu. Oppo AD personal tu. Telefon saya tu. So orang akan, bila kita tengok ada orang komen, tengok yang kat bawah tu, tak siapa-siapa dah ada orang komen juga. Dia macam tu. Okay, saya play next. So kita berikanlah ni harga jual untuk dropship dan juga dia kena back in ke dalam akaun kita berapa. Lepas tu kita dah siapkan dalam bentuk gambar rajah macam mana proses tu akan terjadi. Okay, customer back in dekat dropship back in dekat kita. Lepas tu kita akan post produk tu kepada pelanggan. Okay, so ni step by step lah. Okay, so minta dia save dulu gambar rajah ni semua kat dalam telefon dia. Lepas tu siapa dah faham, dah clear, kena komen next. Siapa ada soalan dia boleh tanya. Okay, so next. Lepas tu nombor 4 adalah kita ajar dia teknik marketing, teknik samurai, macam mana nak post kat dalam Facebook group. Okay, step nombor 4. Step nombor 4 ni kita minta dia tengok dulu video yang kita dah bagi ni, minta dia download, lepas tu dia fahamkan, dan lepas tu kita dah bagi siap dah gambar untuk dropship ni buat iklan, gambar dan juga ayat iklan. Okay, dan kita kena pastikan dropship ni edit link yang warna biru ni, letakkan nombor phone dia. Contohlah katakanlah nombor phone 017-2011-709. So letakkan nombor phone dropship tu. So ni beberapa gambar lah untuk dia tujuan untuk marketing. Okay, so ini untuk marketing. Step yang seterusnya adalah step nombor 5 adalah cara layan pelanggan. Okay, so kena send cara layan pelanggan ni dan juga video cara layan pelanggan. Okay, so minta pastikan dropship ni diorang download dekat telefon dia dan dia kena tonton lah. So dia boleh dapatkan cara layan pelanggan ni dekat dalam link Telegram yang kita bagi ni. So skrip semua dah dekat dalam ni. Okay, so step yang seterusnya adalah cara submit order, iaitu step yang terakhir adalah cara submit order. So berapa banyak dropship yang nak kena back in. So anda kena edit lah, katakanlah ini adalah nombor akaun anda kena edit nombor akaun anda. Dan juga dia step nombor 3 ni dia kena hantar maklumat pelanggan lah. Step nombor 4 dia kena hantar tu dekat siapa orang person in charge. Contoh katakanlah anda letaklah nombor phone anda ni dekat sini. Okay,
untuk dropship ni dia submit order. Okay, so selesai sesi penerangan dan siapa ada soalan diorang boleh tanya. So siapa tak ada soalan diorang komen jelas. Okay, so kita bagi tahu lah siapa yang tak ada soalan diorang dah boleh start buat promote dah dekat dalam jiran-jiran ke, kat dalam adik-beradik ke, mana tahu ada rezeki boleh menang, boleh dapat untung RM15 kan, dan kita doakan semua kat dalam grup ni boleh dapat jualan. Dan kalau boleh anda boleh tag dorang ni, siapa orang kat dalam grup ni anda boleh tag dorang supaya dorang baca, sebab kadang-kadang dropship ni dorang tak baca pun. So saya buat macam ni, so saya komen amin. So kita minta lah, tak apa, awak semua baca dulu dan hadamkan dulu. So kalau ada salam boleh tanya. So ada yang tanyalah, dia kata free post ke? Kita cakap lah free post. Tak ada kesan sampingan ke? So kita cakap lah tiada kesan sampingan. Okay, ni soalan-soalan lah biasanya diorang tanya. Berapa lama nampak kesan? Biasa kita cakap lah 7 ke 14 hari. Satu usinan ni 250 ml. Macam mana kalau lemak, air dan sebagainya? Kita jawablah soalan-soalan. Okay, macam mana gambar jus ni, kalau dia tanya rasa apa, testimoni, kalau soalan-soalan lah yang dia sering ditanya. Okay, kalau dia ada soalan kita cuba jawablah soalan-soalan tu. Okay, tu je lah. Lepas tu setiap pagi kalau boleh bagilah salam, bagi salam kat dorang, tanya khabar dorang. Lepas tu bagilah ayat-ayat marketing untuk dorang buat iklan. Sebab dropship ni kalau boleh setiap pagi anda kena bagi ayat marketing dekat mereka untuk mereka beriklan. Kalau anda tak bagi, mereka pun tak buatlah iklan tu. Okay, dan juga siapa dropship yang dah buat jualan, anda kena tunjukkan gambar receipt dekat dalam grup dropship anda ni untuk inspirasi kepada rakan-rakan yang lain. Okay, so itu sahaja, semoga bermanfaat. Okay, selamat berjaya. Assalamualaikum. Okay, tu flow dia. Jelas tak flow dia? Video tu saya rasa Puan Ija dah tengok kan? Dah. Cumanya saya sahaja tunjuk tu untuk recap balik. Apa yang saya cakap tadi maksudnya dah diterjemahkan dalam bentuk video dan saya terjemahkan dalam bentuk teori yang saya tulis ni untuk proses pemahaman tu dengan lebih jelas. Okay. So saya dah explain dah dia punya saya macam kan kalau nak dropship baru dia terus bagi link Telegram tau. Banyak 5 terus bagi dia orang add dalam Telegram. Dalam Telegram. Boleh kalau nak buat Telegram, tapi saya dah buat testing dah kat Instagram ni tapi dia slow sikit dalam Telegram. Kan? So sebab tu Kadang-kadang ada banyaknya Telegram nak kena join ni, semua tak nak. Betul. Dulu memang kita buat macam tu, tapi bila kita nak mudahkan orang, memang diorang agak ada isi lah, ada yang tak isi lah. Ada yang isi tak isi pula. Ada yang join, ada yang tak join. Dia kata banyak sangatlah grup nak kena join. So bila diorang kata banyak sangat tu yang challenge juga tu. Okay. So dan ada juga kalau kat Telegram ni ada lah yang boleh buat sale, tapi tak semua orang lah. Ajar satu kan. Kan? Alhamdulillah. So saya dah lukiskan plan lah macam kita nak bina rumah lah. Macam kita nak bina rumah, saya ni macam arkitek lah yang lukiskan plan tu. Tinggalnya Puan Ija tinggal nak buat je. Cara tu lebih mudah daripada contoh kita sendiri yang lukis plan tu, tak sendiri ada result ke ataupun tak ada result, kita pun tak pasti, betul tak? So why not kita cuba benda yang memang dah proven lah. Saya sendiri buat dah jadi, usahawan Dina pun dah buat jadi, kita tinggal nak follow je. Tinggal nak buat je. Kan? So Puan Ija ada soalan nak tanya? Macam kalau nak jawab yang macam bantahan lah, macam diorang question Dina ni diorang tak ada tak. Macam tak ada 3 pelanggan. Macam mana? Macam diorang dah minum kan, tapi diorang macam tak ada result kan, dah bagi tip macam-macam dah share video senang semua, diorang dah follow lah tapi memang tak dapat result juga. Jangan nak jawab. Okay, bagus. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tanya beberapa perkara macam sebelum ni yang kita advise. Cara yang pertama, kita tanya dia, boleh cik terangkan macam mana cara cik minum jus Dina ni? Contoh, kita tanyalah dia, kadang-kadang ada juga yang tak minum konsisten. Dia minum pagi, lepas tu malam tak minum. Lepas tu minggu depan baru minum. Itu pun malam je, siang tak minum. So dia tak konsisten. Kita kena tanya dulu soalan yang pertama. Kan? Lepas tu soalan yang kedua,
kita tanya dia pula. Next kita tanya dia. Cik ada amalkan kopi ke waktu pagi ataupun lepas minum jus Rina ni, sebab bila kita minum kopi ni kesan dia tu lambat sikit untuk turun berat. So sebab kopi ni kita tahulah kalau kita nak makan ubat apa-apa pun memang doktor pun tak sarankan. Sebab tindak balas dia tak bagus. So kalau boleh kalau minum kopi boleh, tapi kena ada gap. Mungkin dalam 40 minit lepas tu. Lepas tu dia orang membuang tu macam susah membuang. Maksudnya dia yang bagi tahu dia susah membuang. So apa yang kita boleh cakap kat dia, kita boleh advise kat dia untuk dia amalkan jus Rina dalam masa sama juga dia kena minum air yang secukupnya. Sebab biasanya kita tahu kalau orang ni ada masalah yang tak cukup minum air, menyebabkan dia ada masalah susah nak membuang. Sayur hijau kan? Macam mana? Kita saja makan sayur hijau. Sayur hijau pun bagus, tak ada masalah. Lepas tu dia orang bayar lah. Kata tak payah nak diet, tak payah nak senaman, tak boleh kurus. Contoh kita boleh cakap kat dia, setiap orang bergantung kepada dia punya tahap berat badan dia dan juga metabolisme dia. Ada yang tak perlu bersenam dan tak perlu pantang-pantang. Yalah. Dan ada setengah orang yang perlukan masa. Bagi testing ni sendiri barulah dia orang mikir. So kadang-kadang itulah, diorang kadang-kadang just nak kita explain je sebenarnya. Kalau nak tanya kita, jangan kita rasa macam jangan kita macam terus block dia ke apa kan. Dia tanya, kita jawab lah. Kan? Kita cuba bantu dia. Lepas tu kena check juga dari segi waktu tidur dia. Dia cukup tak tidur 8 jam setiap hari ataupun paling kurang pun 6 ke 7 jam setiap hari. Sebab ada juga mereka yang ada masalah berat badan ni, mereka ada masalah stres, tidur dia tak cukup, rehat tak cukup, menyebabkan bila dia stres, so dia ada masalah berat badan. So kita kena check waktu tidur dia. Lepas tu juga kalau dia macam itulah, itu yang kita boleh bagi cadangan lah biasanya. Kan 2-3 orang kan, kalau kelas lah macam nak repeat ke, dia orang semua tak nak tak jadi juga dia kata. Mana yang dah tak nak repeat, kita tak boleh nak paksa dia lah. Kan, sebab macam ada juga yang pelanggan kadang-kadang dia minum konsisten je sampai 4 bulan baru ada kesan. Ada setengah orang kadang-kadang minum sebotol je ada kesan sampai 10 kilo turun. Satu botol je. Ada setengah orang kadang-kadang minum dah 4 botol pun belum ada kesan, tapi dia sentiasa membeli lagi. Kadang-kadang bukan turun berat je, kita kena educate kat pelanggan. Kadang-kadang bukan turun berat je, tapi minta dia check juga dari segi kadar kolesterol dia, dari segi kesihatan dia. Kita kan banyak fungsi juga untuk kawal kitaran head, badan kita kembali sihat, kita punya sistem, kita panggil sistem sistem macam Muhammad, saya lupa, dia ada satu term tu, antibody kita. Kan dalam jus Rina kan ada apple stem cell, so sangat bagus, dan juga ada lemon tu sangat bagus, dia kaya dengan vitamin C, sangat bagus untuk antibody kita. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang sekejap je suka sesama, sekejap dia nak demam, sebab antibody kita lemah. Sebab tu kita kena ada minum air lemon ke, minum vitamin C ke apa kan, untuk supaya kita boleh, antibody kita ni boleh meningkat. So secara tak langsung kita dah risiko untuk demam, sesama dan sebagainya boleh dikurangkan. Saya sampai sekarang, alhamdulillah lah, bukan kita nak ni semua ni pun rezeki kesihatan dari Allah juga. Tapi sampai sekarang saya tak ada sesama, tak ada batuk, tak ada demam. Saya alhamdulillah, syukur alhamdulillah dah dekat setahun dah. 2 tahun dah saya rasa kot. Tak ada demam apa semua. Boleh buat live siang, pagi, tengah hari, petang, malam, petang main bola lagi. Bagusnya. Pagi saya buat coaching 1-on-1. Sampai tengah hari, petang saya main bola, malam saya sambung lagi coaching. Itulah selalu energi tuan dia. Kan? So faham tak? Maksudnya dia ada fungsi yang berbeza lah. Ada fungsi yang berbeza. Kan? Okay? Lain ada soalan nak tanya?
Jelas semua? Okey. So, Jelas tak semua? buat masa ni jelas lah. Okey, jelas. Okey, Buat alhamdulillah. dulu baru ni. Macam mana? Kena buat dulu macam nak editing tu. Betul, kena buat dulu. Kalau nanti kalau tak faham ke, baru kita ni. Lagi satu saya akan add Puan Ija, nanti saya akan create satu grup namanya DS Ija 1. Saya akan jadikan Puan Ija ni sebagai admin kat dalam tu. Saya akan send lah video-video apa semua saya cakap tadi tu kat dalam tu. Untuk yang penerangan dropship lah. So nanti Puan Ija boleh tengok balik. Lepas tu, jika ada new dropship dan sebagainya, boleh add kat dalam grup tu. Jadi saya nak tengok, Puan Ija adakah faham ke teknik-teknik yang saya ajar ni. Saya hanya duduk kat dalam DS Ija 1 je lah. Nanti kalau Puan Ija dah ada dropship 2, dropship 3, saya tak masuk lah. Saya hanya duduk kat tempat satu je. Nak pastikan Puan Ija faham ke, kalau tak clear nanti saya boleh bantu. InsyaAllah. Okay, so alhamdulillah Puan Ija ni kita dah kongsikan dari segi teknik team. Ini adalah strategi Puan Ija bagi tahu nak buat konsisten iklan, nak tambah team. Lepas tu target bulanan, Januari, Februari, Mac. Lepas tu magic number yang kita nak kena capai, 2 pelanggan ataupun 2 dropship submit order setiap hari. Lepas tu alhamdulillah syukur dengan izin Allah, dengan berkat Puan Ija dah capai 13,000. Kan 2021 ni saya doakan boleh capai 100,000. Walaupun tu dekat sini 54,000. Okey. Saya ni nak tanya yang kalau nak buat akaun niaga tu kan, ya kena ada 3K dalam akaun. 3K tu adalah deposit saja. Dia hanya letak nanti bila 3K tu, dia kena ada modal dulu. 3K tu, nanti duit 3K tu bukan bank tu ambil. Tapi dia akan masukkan kat dalam akaun bank kita nanti. Nanti Puan Ija boleh keluarkan balik. Lepas tu buat SSM dulu kan, baru buat akaun niaga. Betul. Kita pergi SSM dulu. Lepas tu, bila dah siap SSM biasanya dalam sehari je dah siap. Lepas dah siap SSM tu pergi ke kedai chop, kedai printing ke apa kan, bagi tahu nak buat chop syarikat. So nanti dia tahulah chop syarikat biasanya dalam bentuk bulat tu, chop bulat tu. Dia tahulah dalam RM10 macam tu. Chop biasanya sehari siap. Lepas tu bawa pergi bank lah. Bawa pergi bank. Bagi tahu kat bank, Assalamualaikum bank, saya nak buka akaun enterprise. Nak buka syarikat. So nanti dia akan bagi borang. Borang tu tebal jugalah. So kita cakap kat dia, boleh tak awak tandakan apa bahagian saya perlu isi, apa bahagian yang tak perlu isi. Kadang-kadang borang tu dia tebal sangat, kadang-kadang ada banyak benda yang kita tak perlu isi pun sebenarnya. So kita kena tahu apa yang kita kena isi, apa yang tak tahu. Kalau tak faham, terus tanya kat depan pegawai tu. Nak senang isi je kat depan dia, senang. Lepas tu kena ada introducer. Saya kena sign. Tak kisahlah, saya pun boleh, siapa-siapa pun boleh. Nanti boleh je bagi kat saya, nanti saya tolong chopkan. 3K tu boleh keluar balik kan? Boleh. Dia biasanya lepas akaun tu buka dalam seminggu macam tu, boleh keluarkan balik duit tu. Buat modal. Mudah kan? Okay. Alright, so alhamdulillah. Tahniah Puan Ija, macam mana sesi hari ni, best? Best. Kan? Okay. Alhamdulillah, semoga Puan Ija pun untuk 2021 ni capai lagi banyak kebaikan, keberkatan, kebahagiaan, perniagaan pun makin maju, kan? Dari segi kesihatan, apa-apa saja kebaikan semua datang kepada Puan Ija dan juga keluarga dan juga tim, insya-Allah. Amin. Untuk 2021 ni. Dan juga seterusnya kita akan tengok gambar. Okey, kita tengok gambar. Okey, jom. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. So nanti Puan Ija boleh kongsikan juga apa perasaan dapat join sesi 101 ni. Boleh tengok gambar dan telefon Puan Ija. Lambat sikit ni. Tak apa. Okey, alhamdulillah. So nanti Puan Ija boleh Puan Ija boleh kongsikan juga perasaan tu kat dalam grup DFC.
grup ejen dan juga grup Facebook grup usahawan Dina. 3 tempat. Copy paste je lah ayat yang sama. Contohnya perasaan lebih nampak masa depan untuk 2021, lebih jelas, soalan-soalan terjawab semua yang nak tanya, lebih jelas nak bina team macam mana. Ikutlah. Kalau tak payah panjang, pendek-pendek pun okey, 2-3 baris macam tu, ikutlah. Yang penting kita macam bagi semangatlah kat kawan-kawan yang lain yang belum buat one on one lagi. Okey, tiga grup Grup ejen, grup DFC dan juga grup Facebook grup usahawan Dina. Okey, terima kasih Puan Ijal untuk spend masa hari ni. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Okay.